Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, apa kabar semua? Kita bertemu lagi di YouTube channel Cikgu Ainun. Jadi, hari ini kita akan menyambung pembelajaran kita dengan topik tingkatan 4, bab 2, pasaran, di bawah subtopik penentu permintaan. Stay tune. Agaknya apa ya faktor-faktor yang menentukan permintaan seseorang? Adakah harga atau ada faktor-faktor lain? Jom belajar dengan cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi insyaAllah pada hari ini kita akan meneruskan lagi sesi pembelajaran kita untuk ekonomi tingkatan 4 di bawah tajuk bab 2 iaitu bab pasaran, dan hari ini kita akan fokuskan untuk subtopik penentu permintaan. Sebelum tu, kepada yang belum subscribe, jangan lupa ya subscribe channel Cikgu Ainun Okay. Jadi standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 2.1.3, iaitu menghuraikan penentu permintaan yang terdiri daripada harga barang itu, harga barang lain, citarasa pengguna, pendapatan pengguna, musim, jangkaan harga masa depan dan juga dasar kerajaan. Jadi kita ada 7 faktor yang mempengaruhi permintaan. Jika difikirkan kalau selalu kita lihat apakah sebenarnya faktor yang menjadi penentu permintaan sebagai contoh barang di sini barang kesukaan ramai smartphone. Jadi kita ada pelbagai jenama, contohnya dekat sini kita ada iPhone, Huawei dan juga Samsung. Ini antara jenama yang kira paling laris di Malaysia. Jadi apakah faktor yang menjadi penentu permintaan barang dan juga perkhidmatan? Jadi mari kita lihat apa sebenarnya faktor-faktor yang berkenaan. Sebagai contoh tadi, untuk smartphone, untuk contoh dekat sini iPhone dan juga Samsung, apakah faktor yang jadi penentu permintaan bagi barang ini? Mungkin ada yang akan menjawab bahawa mungkin ia disebabkan oleh feature ataupun ciri-ciri telefon tersebut, ataupun iklan, yang menarik perhatian ramai, dan kemudian dari segi pendapatan seseorang. Sebab kita tahu bahawa jika seseorang itu mempunyai pendapatan yang agak tinggi, jadi kemungkinan ataupun kemampuan dia untuk membeli adalah lebih berbanding dengan berpendapatan rendah. Jadi tapi tak apa, kita sama-sama lihat. Penentu permintaan sebenarnya kita boleh bahagikan kepada 2 kategori. Yang pertama harga barang itu, dan yang kedua adalah bukan harga barang itu. Jadi untuk bukan harga barang itu, terdapat lagi beberapa faktor berkaitan, iaitu yang pertama harga barang lain yang melibatkan barang pengenap dan juga barang pengganti. Kemudian yang kedua kita ada citarasa. Citarasa
Yang ketiga, dari segi pendapatan. Okey. Yang keempat, musim. Yang kelima, dasar kerajaan. Dan yang keenam, jangkaan harga pada masa hadapan, ataupun jangkaan harga masa depan. Baik. Seterusnya kita lihat dahulu harga barang itu sendiri. Maknanya faktor utama dia harga barang itu sendiri. Okey, jadi kalau kita lihat kelok di sini, dia menunjukkan harga dan juga kuantiti bagi suatu barang. Jadi barang yang sama lah. Jadi kalau kita perhatikan, apabila harga naik daripada PO ke P1, apa terjadi kepada kuantiti? Kuantiti pula akan menurun daripada QO ke Q1 di sini. Bermakna apabila harga naik, kuantiti diminta akan turun. Tetapi kelok kita masih pada kelok yang sama. Cuma apa yang bergerak ialah titik dia. Plot di sini, QO pergi kepada Q1 tadi untuk kuantiti dan harga daripada PO ke P1. Jadi maknanya dia bergerak ke atas. Bergerak ke arah atas, itu menunjukkan kuantiti yang semakin menurun, berkurangan disebabkan oleh kenaikan harga. Manakala pada situasi yang kedua adalah harga turun. Harga turun daripada PO ke P2. Jadi situasi ini menyebabkan kuantiti meningkat daripada QO ke Q2. Dan di sini ditunjukkan juga pada pergerakan, pergerakan kelok di mana PO ke P2 akan menyebabkan kuantiti bergerak daripada QO ke Q2. Maknanya dia bergerak menghala ke bawah. Ini menunjukkan peningkatan dalam kuantiti yang diminta. Okey, jadi kita lihat di sini bahawa kesimpulannya bahawa harga, hubungan antara harga dan kuantiti diminta adalah songsang atau dikenali juga sebagai negatif. Di mana harga naik, kuantiti akan turun, dan apabila harga turun, kuantiti diminta pula akan meningkat ataupun naik. Jadi dia berlawanan kan? Jadi ini sesuai dengan hukum permintaan. Situasi ini menyebabkan pergerakan titik hanya berlaku pada di sepanjang garis kelok permintaan yang sama. Maknanya kita tidak ada pertambahan ataupun peralihan kelok. Dia bergerak pada garis ataupun kelok yang sama. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada faktor yang bukan, maknanya bukan disebabkan oleh harga barang itu sendiri. Yang pertama kita tengok faktor harga barang lain di mana kita lihat dahulu barang pengganti. Apa itu barang pengganti? Okey, barang pengganti merupakan dua barang yang mempunyai fungsi yang lebih kurang sama. Jadi contoh kat sini kita bagi antara daging dan juga ikan. Okey, jadi untuk kelok yang menunjukkan barang penggenap atau pengganti ditunjukkan pada paksi harga adalah satu barang dan pada kuantiti pula adalah barang pengganti kepada barang tersebut. Sebagai contoh dekat sini kita ada harga daging dan kuantiti adalah kuantiti ikan. Okey, jadi kita lihat bagaimana mereka ataupun bagaimana faktor ini boleh mempengaruhi permintaan. Okey, kita andaikan harga barang A iaitu daging, harga daging tadi meningkat. Okey, apabila harga daging meningkat bermakna harga daging mahal kan? Jadi pengguna akan beralih kepada barang pengganti yang lebih murah. Iaitu dekat sini contoh kita adalah ikan. Di mana pengguna tadi beralih untuk membeli ataupun meminta ikan. Kuantiti ikan akan meningkat kerana secara logiknya
Ya, dia punya secara relatifnya harga ikan adalah murah berbanding harga daging menyebabkan pengguna tadi meminta ikan. Jadi kita perhatikan dekat kelok ini, harga daging meningkat daripada PO ke P1 kat sini. Jadi apa yang jadi pada kuantiti ikan? Kuantiti ikan daripada asal. Okey, apabila harga daging meningkat, kuantiti permintaan bagi ikan juga akan meningkat. Bermakna kelok ni tadi, kelok Didi akan beralih ke kanan. Jadi kalau kita nak tunjukkan bahawa untuk peralihan kelok dia akan ditunjukkan dengan beralih ke kanan. Tetapi di sini kita tunjukkan contoh harga dan juga kuantiti bagi barang pengganti. Okey. Sebaliknya pula keadaan berlaku apabila harga barang ataupun harga daging tadi turun. Kita perhatikan di sini PO kepada P2 akan menyebabkan kuantiti bagi ikan akan menurun. Kenapa? Apabila harga daging telah menurun, pengguna beralih semula untuk membeli daging dan tidak membeli ikan. Jadi secara rasionalnya kuantiti bagi ikan akan menurun. Jadi kalau kita nak tunjukkan dalam kelok peralihan kelok permintaan, jadi akan beralih ke kiri, iaitu kuantiti ikan tadi. Okey. Hubungan antara barang A dan kuantiti diminta barang B adalah positif, di mana apabila harga barang A naik, kuantiti diminta barang B juga akan meningkat. Jadi hubungan dia adalah positif. Begitu juga maknanya apabila hubungan antara kedua-dua barang ini positif, menunjukkan kedua-dua barang ini adalah barang pengganti. Kita lihat pula yang seterusnya, iaitu barang penggenap. Apa itu barang penggenap? Barang penggenap merupakan dua barang yang mesti digunakan secara bersama untuk melengkapkan fungsinya. Jadi di sini cikgu berikan contoh untuk pencetak. Kalau yang tak tahu, pencetak itu printer dan juga cartridge. Cartridge adalah ink tu, ink printer. Okey? Jadi maknanya kita tengok di sini, apabila harga barang A ataupun pencetak tadi meningkat, apa yang berlaku ialah kuantiti diminta bagi barang B akan turun. Kamu faham tak maknanya apa ni? Apabila harga printer tadi mahal, pengguna tidak akan membeli printer, betul? Sebab harganya mahal. Jadi kalau dah tak beli printer, tentulah mereka tidak akan membeli cartridge juga. Buat apa kita nak beli ink tu kalau kita printer tak ada kan? Jadi maknanya apabila harga printer ataupun pencetak tadi meningkat daripada PO ke P1, bermakna kuantiti cartridge akan turun daripada QO ke Q1. Sebab bila harga pencetak mahal, maknanya permintaan untuk cartridge akan turun kerana orang tak beli printer, tak beli pencetak. Jadi tak perlulah beli cartridge tadi. Okey, dan keadaan sebaliknya berlaku apabila harga barang A ataupun printer tadi turun. Kita lihat PO ke P2, apa yang berlaku? Kuantiti bagi cartridge akan meningkat daripada QO ke Q2. Situasi ini adalah kerana harga printer tadi murah, telah menjadi murah. Jadi bila murah, pengguna akan beli printer. Jadi bila dah ada printer, mereka memerlukan ink ataupun dakwat, kan? Jadi dengan itu permintaan terhadap cartridge tadi akan meningkat kerana pengguna telah meningkatkan pembelian
printer. Jadi mereka memerlukan ink untuk melengkapkan fungsi lah. Kalau kita ada printer sahaja, tidak ada cartridge atau ink, macam mana kita nak print kan? Begitulah juga. Kalau ada ink saja pun tanpa printer, kerja kita tak jadi. Jadi maknanya barang pengenap perlu ada kedua-duanya untuk melengkapkan fungsinya. Jadi kalau kita lihat di sini, hubungan antara harga barang A dan kuantiti diminta bagi barang B adalah negatif. Ingat untuk barang pengenap dan barang pengganti, harga merupakan barang lain dan kuantiti adalah barang lain. Jadi biasanya kita andaikan sebagai A dan barang B lah. Contoh di sini. Okey. So, barang A dan barang B adalah barang pengenap. Ingat, barang pengenap hubungan dia negatif, barang pengganti hubungan dia positif. Okey, kita teruskan lagi dengan faktor kita yang seterusnya adalah cita rasa. Okey, cita rasa ni maknanya kita punya keinginan. Jadi untuk kita membeli satu barang, biasanya kalau kita suka ataupun kita gemar kepada sesuatu, tentunya kita akan meningkatkan permintaan. Okey, jadi maknanya sekiranya cita rasa individu terhadap satu barang meningkat, iaitu merujuk kepada kegemaran dan cita rasa pengguna yang berbeza-beza. Okey, bila cita rasa individu meningkat, apa yang berlaku? Kuantiti diminta juga akan meningkat. Jadi cita rasa ni sebenarnya dia dipengaruhi oleh apa? Okey, iklan kan? Okey, iklan sangat memainkan peranan untuk mempengaruhi cita rasa. Dengan iklan kita boleh mengetahui kelebihan suatu barang itu dan juga fashion. Faktor fashion juga mempengaruhi cita rasa sebab setengah orang ni dia in trend. Dia tak mahu ketinggalan, dia mesti up to date dengan fashion. Dan juga kesihatan. Cita rasa juga dipengaruhi oleh kesihatan. Kalau orang yang mungkin ada penyakit, sesuatu penyakit tertentu, contohnya macam diabetes, dia perlu melihat kepada jenis-jenis makanan yang bersesuaian dengan keadaannya. Jadi tadi apabila cita rasa individu meningkat terhadap satu barang, maknanya suka. Dia suka-suka, dia gemar, maknanya kuantiti diminta barang tersebut akan meningkat. Dan sebaliknya, apabila cita rasa individu terhadap suatu barang turun, maknanya dia tak suka design ke, dia tak suka rasa ke untuk makanan, menyebabkan kuantiti diminta barang tersebut akan turun. Jadi situasinya apabila cita rasa meningkat, kelok permintaan akan beralih ke kanan. Okey? Ni. Okey, dan apabila cita rasa individu tadi turun, kuantiti permintaan akan beralih ke kiri. Jadi itu adalah tentang cita rasa. Okey, faktor seterusnya ialah tentang pendapatan. Faktor seterusnya ialah faktor pendapatan. Jadi kalau kita perhatikan di sini, apabila pendapatan meningkat, kuantiti diminta bagi barang juga akan meningkat. Ini ialah kerana kuasa beli pengguna tadi meningkat. Jadi menyebabkan mereka mampu untuk membeli atau meminta lebih banyak barang. Jadi situasi ini ditunjukkan dengan pergerakan kelok DO ke kanan. Ke kanan, DO ke D2. Pergerakan beralih. Maknanya peralihan kelok ke kanan daripada DO ke D2. Sebaliknya pula apabila pendapatan turun, kuantiti diminta barang juga akan menurun. Kerana kuasa beli mereka turun. Jadi kemampuan untuk beli barang tadi berkurangan menyebabkan permintaan berkurang. Jadi keadaan ini ditunjukkan oleh peralihan kelok ke kiri dari DO ke D1. Oleh itu, hubungan pendapatan dengan kuantiti diminta adalah positif. Baik, kita teruskan lagi dengan faktor yang seterusnya adalah musim.
Okey, jadi musim ni untuk permintaan kita kaitkan dengan musim perayaan, musim perayaan. Di mana pada musim perayaan sebagai contoh untuk katalah untuk baju kurung, baju kurung permintaan akan meningkat bila menjelangnya musim hari raya, kuantiti diminta barang jadi keperluan hari raya akan meningkat. Jadi ini ditunjukkan dengan kelok DO beralih ke kanan. Dan sebaliknya, kalau bukan musim perayaan, mungkin permintaan untuk keperluan tadi, keperluan hari raya lah. Sebagai contoh, kita nak barang-barang untuk buat kuih, kan? Baju kurung, baju Melayu, akan berkurangan ataupun turun di musim bukan perayaan. Jadi ini ditunjukkan oleh kelok beralih dari DO ke D1. Kelok beralih ke kiri menunjukkan permintaan berkurang. Okey, seterusnya adalah jangkaan harga masa depan. Okey, jangkaan harga masa depan ni maknanya jika sesuatu barang dijangka harganya akan meningkat pada masa depan, apa yang berlaku ialah kuantiti diminta barang tersebut pada masa sekarang akan naik. Kenapa? Kerana sekarang harganya lebih murah berbanding dengan masa hadapan. Jadi ini akan menyebabkan kelok barang tadi, kelok DO, dia beralih ke kanan. Beralih ke kanan untuk menunjukkan peningkatan permintaan. Manakala apabila harga dijangka akan turun pada masa depan, apa yang berlaku? Kuantiti diminta pada masa sekarang akan turun kerana pengguna menjangkakan harga yang lebih murah. Jadi rasional seorang pengguna yang bijak akan menunggu harga turun apabila harga murah untuk mendapatkan barang tersebut. Jadi situasi ini telah menyebabkan kuantiti diminta bagi barang pada masa sekarang akan turun kerana mereka akan menunggu harga untuk turun pada masa hadapan. Jadi ini akan menyebabkan kelok permintaan tadi beralih ke kiri. Itu daripada DO ke D1. Oleh itu, hubungan jangkaan harga masa depan dan kuantiti diminta adalah positif. Okey. Ini satu contoh untuk jangkaan harga masa depan. Sebagai contoh kat sini, jika harga minyak masak botol mula naik pada 1 November, okey, apa yang berlaku? Pengguna masa, maknanya sebelum November tu akan meningkatkan permintaan. Dia akan meningkatkan permintaan lah. Sebagai contoh, pada masa harga sekarang adalah RM2.50, RM2.50, dan setelah subsidi dihapuskan, harga minyak telah meningkat menjadi RM2.90. Jadi pengguna tadi akan meningkatkan permintaan pada masa sekarang kerana harga lebih murah. Kemudian kita ada faktor dasar kerajaan. Untuk faktor penentu permintaan, dasar kerajaan boleh dibincangkan daripada dua sudut. Yang pertama daripada kadar cukai. Okey, apabila kadar cukai tinggi, kuantiti barang diminta akan berkurangan. Cukai ni termasuklah cukai barang dan perkhidmatan. Apabila kadar cukai dikenakan tinggi, ini akan menyebabkan harga barang tersebut meningkat ataupun lebih mahal. Jadi bila harga mahal, kuantiti barang yang diminta akan berkurangan. Jadi situasi ini ditunjukkan oleh kelok DD, barang beralih ke kiri. Yang maknanya daripada DO, dia beralih ke D1. Dan situasi kedua ialah tentang bantuan kerajaan. Jadi kerajaan memberi bantuan kepada rakyat ataupun memberikan subsidi kepada
biasanya kepada pengeluar lah ni ataupun jadi menyebabkan kos pengeluaran tadi kurang, jadi kuantiti barang diminta akan meningkat kerana harga jualan barang akan lebih murah. Jadi apabila harga barang atau perkhidmatan itu lebih murah, maknanya kuantiti barang yang diminta akan meningkat. Situasi ini ditunjukkan oleh kelok Didi yang beralih ke kanan kerana permintaan telah meningkat. DO beralih kepada D2. Okey, sebagai contoh dekat sini apabila subsidi tepung rakyat dihapuskan, segala ni semua subsidi ini dihapuskan, apa yang akan berlaku? Subsidi dihapuskan, GST pula dikenakan. Jadi apa yang akan berlaku? Okey, permintaan barang akan berkurang kerana situasi-situasi ini semua akan meningkatkan harga barang jadi menyebabkan permintaan barang tersebut akan berkurangan. Gitulah tadi cikgu telah membincangkan tentang 7 faktor penentu permintaan yang terdiri daripada faktor harga barang itu sendiri dan 6 lagi terdiri daripada faktor bukan harga barang itu. Okey, itu saja untuk kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan butang subscribe, like, share. Tekan butang loceng untuk notifikasi video-video terbaru daripada Cikgu Ainun. Bye. I finally face it.